Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehat anak didik cikgu semua. Kita akan masuk tutorial yang ke-23 ya. Sambil itu kita sebelum ini dalam tutorial 21 kita ada bincang mengenai imperialisme. Kemudian untuk tutorial 22 kita ada bincang tentang birokrasi di Thailand dan juga birokrasi barat secara umum ya. So hari ini kita masuk tutorial 23. Tumpuan kita untuk tutorial 23 ialah pejuang faktor penentangan pejuang setempat ya. Dan kita juga akan melihat juga tentang penentangan tokoh ya dalam tutorial 23 ini. Okey. Tanpa buang masa, terus kita lihat kepada sampel skrip. Okey, cikgu mulakan dengan soalan A untuk penentangan pemimpin setempat. Okey. Dan bagi soalan A ini soalan yang paling penting lah ya. Secara umum dulu kita lihat. Saya bacakan soalan dulu. Ya, jelaskan. Jelaskan faktor pejuang tempatan di negara kita menentang British. Faktor pejuang tempatan menentang British. Okey. Kemudian kita lihat sampel skrip. Buka soalan. Buka kurungan. Faktor pejuang tempatan menentang British kerana pelaksanaan dasar penaklukan British di daerah mereka. Ya, satu markah untuk dasar penaklukan. Satu contoh diberi pun cikgu beri markah satu untuk Nanning. Buka kurungan. British juga mengeksploitasi ekonomi tempatan. Di sini cikgu beri satu untuk eksploitasi ekonomi. Satu markah lagi. Buka kurungan melalui perjanjian yang bertujuan menguasai bijih timah. Melalui perjanjian, satu markah. Buka kurungan, pelaksanaan pentadbiran barat terhadap penduduk tempatan menyebabkan penentangan berlaku. Pentadbiran barat, satu markah. Buka kurungan, penentangan juga berlaku kerana salah ija di situ. Kita buanglah. Saya ulang, buka kurungan, penentangan juga berlaku kerana pelaksanaan sistem cukai yang amat membebankan. Cukai, satu markah. Selain itu, campur tangan British dalam adat resat tempatan tidak boleh diterima pemimpin tempatan. Adat resam, satu markah. Pemimpin tempatan pula kehilangan kuasa dan pengaruh. Kehilangan kuasa, satu markah. Dan akhir sekali, kesulitan penduduk tempatan membawa kepada penentangan tersebut. Kesulitan, satu markah. Jadi, anda katalah, soalan ini soalan popular. 8 markah, anak-anak boleh dapat berapa di situ? Okey, yang pertama, dasar penaklukan British. Kedua, Nanning. Ketiga, mengeksploitasi ekonomi. Keempat, perjanjian. Kelima, pentadbiran barat. Keenam, cukai. Ketujuh, adat resam. Kelapan, hilang kuasa ya. Dan ke-9 kesulitan. Jadi anak-anak boleh dapat 9 di sini ya. So, okey. Dengan 9 maksima 8 ya. Harap anak-anak dapat fikirkanlah ya kata kunci yang sesuai untuk anak-anak kuasai. Okey. Ini juga soalan umum Ada beberapa kemungkinan dan beberapa kali pernah berlaku dalam peperiksaan SPM di mana soalan ditanya merujuk kepada tokoh tertentu. Ya. Dan yang terkini yang merujuk kepada tokoh ialah tentang Maharaja Laila di Perak. So Maharaja Laila cikgu tidak akan bincangkan dalam tutorial Yang lainnya cikgu akan bincang. Okey, bagaimana kita nak kuasai? Memang sukar banyak sangat tokoh. Ya, yang penting bila kita nak kuasai tajuk ini, kita perlu tahu yang pertama faktor penentangan tersebut. Yang kedua, peristiwanya. Peristiwa pula terbahagi dua. Iaitu, peristiwa ini kadang-kadang boleh juga sebagai kesan. Okey. Kalau soalan kesan, boleh guna
peristiwa, ya. So, okey. Dan peristiwa ini mudah. Pertama, biasanya tokoh itu menang. Ya. Pertama, menang. Okey. Kesan yang pertama, dia boleh menang lah. So, yang kedua, kalah. Dan yang ketiga, hukuman. Okey, di peringkat akhirnya biasanya akan diterima hukuman lah selepas kalah. Tiga step ini perlu dijaga. Ya. Dan untuk faktor biasanya ada dua. Faktor ini selalunya kita akan utarakan dahulu tentang politik ataupun pengaruh. Ya. Kemudian kita akan beri faktor ekonomi, selalunya cukai lah ya, ataupun kadang-kadang di dalam kes Nanding ini disebut ufti. Okey, kita kembali cukai. Okay. Jadi untuk tokoh-tokoh yang lain kita akan bermula dengan politik, pengaruh atau wilayah. Kemudian kita akan lihat ekonomi, iaitu biasanya cukai. Peristiwa, ingat, yang pertama menang, kemudiannya kalah, dan akhir sekali terhukum. Okey anak-anak, kita teruskan. Untuk tasmik yang pertama, di Nanding tak perlu banyak ya, memang sukar untuk kita kuasai, khususnya anak-anak yang biasa sederhana, tetapi ada cita-cita untuk skor A+. Okey, dan biasanya soalan struktur. Soalan struktur ini kita punya base 2 atau 4 markah. Jangan bimbang lah. Okey, kita lihat faktor yang pertama. Sebagaimana cikgu sebutkan tadi, faktornya biasa yang pertama faktor politik. Okey, untuk itu kita lihat dosain ini tak bersetuju kerana Nanding sebahagian wilayah taklukan. Ya, British mengatakan bahawa Nanding sebahagian wilayah taklukan. Sedangkan Nanding kata mereka bebas. Sedangkan British pula mengatakan mereka adalah di bawah taklukan Melaka. Dan Melaka masa itu adalah di bawah pemerintahan British. Okey, dan faktor yang kedua, ufti. Ya. Dan kalaulah boleh ingat 1/10, bagus. Kalau tidak, ingat saja perkataan ufti. Dan itulah untuk faktor yang berkaitan dengan Nanding. Kesan pula, mula-mula mereka menang. Okey, bagaimana mereka menang? Pertama, kerana mendapat bantuan pembesar Melayu. Kalau boleh ingat Niam Tuan Ali, bagus. Kemudian, mereka berjaya mengalahkan British. Kalau boleh dilihat, ingat Captain Willy, bagus. Tak ingat, tuliskan saja. Mereka berjaya mengalahkan British. Walaupun selepas itu, dalam serangan seterusnya kali kedua, Dosain tewas. Tewas kerana tidak dibantu oleh sesiapa pun. Maksud di sini pembesar yang kita sebutkan tadi lah, termasuk yang Tuan Ali. Dan akhirnya mereka tewas, buat ayat. Akhirnya mereka tewas dan menyerah diri, dibawa ke Melaka. Kita lihat seterusnya. Ya. Penentangan di Sarawak, faktor sebagaimana biasa. Kita lihat dulu. Okey, kita tengok. Ya. Yang pertama kerana James Brooke menguasai atau menyerang kawasan mereka. Itu faktor politik kan? Pengaruh kawasan wilayah pengaruhnya. Cuma ada kadang-kadang ada poin tambahan untuk tokoh-tokoh tertentu seperti Rentap ini kerana ada 2 kes tambahan selain daripada kerana ingin menghapuskan orang Iban dan orang Iban dianggap lanun. Ya. Kes Arif Mansur dan Datuk Patinggi Abdul Ghafur kerana menolak penguasaan kawasan mereka. Semua faktor politik. Dan sebagaimana cikgu sebutkan, ada faktor cukai. Biasanya begitu. Ya. Dan seterusnya next. Lihat bagaimana pejuang-pejuang di Sarawak ini pada mulanya mereka dapat menyaingi dan mereka tak kalah ya. Semua pejuang tempatan ini enggan menyerahkan daerah mereka. Minta maaf ya. Enggan menyerahkan daerah. Dan mereka menyerang. Kita tengok ya. Linggir menyerang kapal Nemesis. Ya. Tak boleh ingat Nemesis tak apa. Tulis saja menyerang kapal James Brooke. Kemudian Rentap pun sama. Menyerang Brooke.
Kalau boleh ingat nanggas kerang, bagus. Kalau tak boleh, tuliskan sajalah. Rentap bertindak menyerang Brooke. Tengok pada awalnya mereka tak kalah. Begitu juga Syarif Masaho dan juga Datuk Pan Tinggi, di mana Syarif Masaho menyerang James Brooke. Sama saja. Boleh ingat kubur di Kanawit? Teruskan. Tak ingat? Tak apa. Okey, begitu juga Datuk Pan Tinggi Abdul Ghafur. Ya. Walau bagaimanapun, mereka akhirnya tewas. Bermula dengan Syarif Masaho, beliau tu Syarif Masaho dan Pan Tinggi Abdul Ghafur gagal. Okey. Di mana gagal? Kalau bingat kucing, tulis. Kalau tidak, akhirnya mereka gagal. Itu cukuplah. Begitu juga dengan Linggir. Tewas. Okey. Dan Brooke membakar Kampung Retap. Kalah dah tu. Brooke berundo. Kalau boleh ingat Bukit Saduk, tuliskan. Kalau tak boleh, tak perlu. Ya. Hulu Sungai Antabas. Jangan terlalu menyukarkan diri. Yang penting kita tengok sekarang isunya Linggir, Rentap, Syarif Masaho, Abdul Ghafur. Pada mula-mulanya mereka mampu menyerang dan menyaingi James Brooke. Tetapi akhirnya mereka kalah. Kalah dalam bentuk berundur untuk Rentap. Yang lain mereka juga kalah dalam bentuk pertama. Syarif Masaho dan Datuk Pan Tinggi, tengok kawasan mereka, hilang kawasan dan mereka tewas. Dua-dua tewas, tetapi cara tewas cuba lihat. Syarif Masaho lari ke Brunei. Datuk Pan Tinggi pula lari ke Batawi. Batawi ini di Indonesia. Okey. Tetapi akhirnya diserahkan ke Brunei, tetapi Sultan Brunei menyerahkan kepada British. Abdul Ghafur ke Batawi, Indonesia. Tapi Belanda serahkan kepada James Brooke. Begitulah situasinya. Dan trend yang sama kita lihat di Sabah. Pertama macam biasa, dari segi politik, kedudukan Mat Saleh tak dihiraukan. Mereka menduduki kawasan tersebut. Kemudian yang kedua cukai, ekonomi. Dan seperti di Sarawak tadi ada tambahan seperti orang Iban dianggap lanu. Di sini ada poin tambahan selain daripada politik dan ekonomi ataupun ke wilayah kawasan pengaruh dan cukai, sikap kasar. Jadi itu juga menyebabkan Mat Saleh menentang. Mat Saleh sebenarnya nak berbincang, tetapi tidak dilayan. Begitulah. Kita tengok trend berikutnya. Bagaimana pada mula-mulanya menang. Memanglah pada mula-mulanya SBUB membakar kampung Mat Saleh dan Mat Saleh lari. Tetapi selepas itu Mat Saleh melakukan serangan mengejut dan menang. Okey, walau bagaimanapun mereka di Pulau Gaya tadi terperangkap di mana SBUB minta perdamaian dan ada menyerahkan tamunan, tetapi terperangkap kerana SBUB sebenarnya mungkin janji. Tak pun diserahkan. Sebaliknya, mereka menyerang semula Mat Saleh dan Mat Saleh pada masa ini telah tewas dan meninggal dunia. Nampak? Trend itu tahap pertama menang, tahap kedua kalah, tahap ketiga biasanya mereka dihukum ataupun mati. Kita lihat nanti ada beberapa hukuman yang lain seperti buang negeri. Sekarang kita ke Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan sama juga, Yang Tuan Anta dan Datuk Syahbandar ni pada asalnya tak setuju kemasukan British. Tak setuju kemasukan. Maksudnya, dia ke wilayah Sungai Ujong, tidak setuju dari segi politiknya British menduduki Sungai Ujong. Cuma dalam kes di sini tidak ada masalah cukai. Begitu juga yang kedua, selepas British menduduki Sungai Ujong dan menyokong Datuk Kelana menduduki Teraci dan Paroi, ini juga menjadi penyebab
kenapa Yam Tuan Antah dan Datuk Syahbandar menentang British. Pertama, Sungai Ujong. Kedua, menduduki Teraci. Yang ketiga, Paroi. Yang keempat, mana-manalah yang sesuai untuk anak-anak. Boleh ingat, Bukit Putus, Jempol ke Teraci yang ditawan itu. Tapi di sini sebenarnya ada 2 isi anak-anak. Okey. Tak maaf ya, kita betulkan dulu. Ini isi pertama ni. Okey, Sungai Ujong. Isi kedua, menduduki Sungai Ujong. Lain sikit ni. Kemasukan lain. Kat sini ada menduduki. Okey. Dan selain daripada itu ada tawan. Tawan ni lain ni. Okey. Ada kemasukan, kedua menduduki, ketiga tawan. Susunlah semula. Ya. Kemudian kita lihat apa berlaku dalam peristiwa yang pertama. Mereka menandatangani perjanjian damai. Dan Datuk Syahbandar tak nak, enggan. Datuk Syahbandar enggan. Yang Tuan Antah saja setuju. Okey, apa yang dibuat oleh Datuk Syahbandar? Pertama, menentang Datuk Kelana yang mempelau masuk British campur tangan. Kenapa berlaku mereka bergaduh sesama sendiri? Kedua-duanya, Datuk Syahbandar dan juga Datuk Kelana ini sebenarnya berebut sempadan memungut cukai biji timah, ya. Okey. Dan Datuk Kelana berjaya mengalahkan Datuk Syahbandar tadi dengan sokongan British. Okey, ini menyebabkan Datuk Syahbandar berundur. Berundur ni banyak tempat mula ke Selangor. Tetapi dia bukan banyak tempat maksudnya pergerakan itu selepas dia tewas kepada Datuk Kelana. Mula-mula sebenarnya dia tak kalah. Pada mulanya apabila Datuk Kelana minta bantuan British, barulah Datuk Syahbandar kalah. Okey, selepas kekalahan itulah baru ke Selangor. Walaupun lepas itu dia kembali semula ke Sungai Ujong. Dan setujulah menandatangani perjanjian. Dan akhirnya beliau meletak jawatan dan berhijrah ke Singapura. Begitulah. Dan terjajahlah Sungai Ujong. Datuk Kelana tertipu sini. Bagaimana di Pahang? Ada terjarak pula ni. Okey, tak apa. Yang pertama, politik. Jiporoja dilantik sebagai presiden. Okey. Kemudian ada undang-undang. Dan yang kedua, masalah cukai. Boleh tambahlah kehakiman ke, adat ke dan sebagainya. Dan selain itu ada tambahan mengakis kuasa Datuk Bahaman. Ini semua faktor. Kemudian peristiwa, mula-mula mereka berjaya menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua. Dan penentangan ini bukan Datuk Bahaman seorang. Dibantu oleh Tok Gajah, Imam Rasul, Mat Kilau, kalau anak-anak pernah dengar, pun sama. Tetapi kemudiannya British berjaya mengalahkan Datuk Bahaman. Okey. Pada mulanya Datuk Bahaman masih menang. Tetapi kemudiannya Datuk Bahaman berundur, kalah ke Kelantan, lepas tu ke Hulu Kelantan, Tok Gajah pula ke Hulu Terengganu. Datuk Bahaman berpindah sampai ke Bangkok. Okey, di sana ada hubungan baik sebenarnya antara Pahang dan Siam. Itu sebab Datuk Bahaman ini berlindung di bawah rajamnya, iaitu pada masa itu Chulalongkorn. Dan beliau akhirnya meninggal di sana. Adalah poin, kalau boleh ingat wangsara, silakan. Jumlah tak payahlah. Kalau susah. Tapi 1000 baht itu bukannya susah. Cuma perkataan baht itu anak-anak tak biasa kan. Itu mata wang Thailand. Okey. Di Kelantan pula Tok Janggut macam biasa bermula dengan masalah sistem penasihat.
di mana kawasan wilayah Tok Janggut itu telah diambil ataupun dikuasai British di bawah penasihat British ya. Ada poin cukai macam biasa. Dan kes ini kalau anak-anak ingat seperti Mak Saleh tidak dilayan tu. Ya, sebenarnya Tok Janggut sedia untuk berbincang. Walaupun kita dapati polis telah cuba menangkap Tok Janggut. Ini menjadi penyebab kenapa penentangan berlaku. Dan peristiwanya macam biasa, mula-mula memang menang. Kita tengok ya. Di mana walaupun British mengarahkan pihak polis menangkap Tok Janggut, Tok Janggut bertindak balas menentang British. Dan akhirnya British gagal menangkap. Bermaksud di sini Tok Janggut menang, mula-mula menang. Itu ingat. Ceritanya mesti ada ayat. Pada mulanya British gagal mengalahkan ataupun pejuang tempatan seperti Janggut tu menang ya. Sehingga kita perhatikan mereka berjaya menyerang Pasir Putih dan membentuk kerajaan di Pasir Putih. Bukan di Kelantan di Pasir Putih. Di mana pada masa itu jika boleh ingat, Engku Besar Jeram menjadi raja. Tok Janggut menjadi Perdana Menteri boleh. Kalau anak-anak ingat. Dan Cik Ishak menjadi pegawai daerah. Walau bagaimanapun selepas itu mereka kalah kerana British bertindak menggunakan nama Sultan. Bermaksud di sini menggunakan nama Sultan ini bertujuan untuk mengalahkan Tok Janggut dan juga menghilangkan pengaruh Tok Janggut. Dan selepas itu mereka berjaya mengalahkan Tok Janggut dah. Dan Tok Janggut memang sedih lah kematiannya. Pertama telah dia terkorban, mayatnya yang dihukum, diarak di seluruh Kota Baru, kemudian dikantung di pasar dengan keadaan kakinya ke atas, kepala ke bawah. Apa tujuannya agaknya lah kalau ada soalan kebat. Ini bertujuan untuk menakut-nakutkan Begitu juga di Terengganu seperti biasa bermula dengan cuma di sini di segi faktor politiknya undang-undang tanah di mana Abdul Rahman Limbong mengatakan bahawa tanah milik Allah. Ini penting. Poin agak lain sikit ni. Tak apa, cikgu kecilkan balik besar sangat Okey. Dan kedua, biasa cukai. Okey. Cuma terbalik di sini. Cukai kita dulu. Tak kisahlah. Ketika exam nak tulis faktor undang-undang pengaruh ini lebih awal pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita lihat. Pada awalnya, Haji Abdul Rahman Limbong ini berjaya membersihkan tanah di Kuala Telembung. Bermaksud mereka ini sebagai tanda protes atau menentang pihak British. Dan untuk pengetahuan anak-anak, tanah itu milik tanah kerajaan Tengku Nek Maimunah. Selepas tu mereka juga telah berjaya menyerang bangunan kerajaan. Kalau boleh ingat Kuala Berang, bagus. Kalau boleh ingat Kuala Telembung, bagus. Kalau tak boleh, yang penting ingat perkataan membersihkan tanah Tengku Nek Maimunah. Tak boleh Nek Maimunah pun tulislah keluarga diraja. Boleh lah tu. Kalau Berang tak ingat pun tak apa. Ingat bagus. Tetapi kalau tidak ada kemampuan, apa boleh buat kan? Dan seterusnya mereka pun kalah di mana pihak British menyerang Kuala Telembung dan seterusnya berjaya menumpaskan penduduk tempatan. Haji Rahman Limbong ditahan dan dibuang negeri ke Mekah. Okey, itu saja untuk tokoh-tokoh. Akan datang kita masuk tutorial yang ke-24, nasionalisme di Tanah Melayu. Sambil itu boleh juga lihat yang ada nota pintas Okey. Boleh juga gunakan Antara yang perlu diingat faktor pemimpin setempat tu beberapa perkataan perlu dijaga. Faktor pemimpin setempat. Okey, tengok pemimpin setempat.
menentang British. Faktor pejuang tempatan menentang British. Satu lagi itu, ada perkataan yang berbeza nasionalisme. Nanti kita akan bincang. Kerana ada perkataan pemangkin. Di sini bahasanya ada perkataan setempat maupun tempatan. So, cikgu tidak akan detailkan. Saya percaya anak-anak yang dari awal tahun menggunakan modul not cikgu ini faham not ini. Pelajar-pelajar lain boleh dapatkan cukuplah pada cikgu nota fokus itu. Bermula dengan Aning. Mula-mula menang, selepas itu tewas. Lain-lain perkara berkaitan dengan tokoh-tokoh ini tidak ada. Cukuplah guna nota fokus cikgu memadai, insya-Allah. Itu saja untuk tutorial kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.